Assalamualaikum, saya Shalina, bertugas di Agensi Nuklear Malaysia. Saya menyambung pelajaran di Universiti Kebangsaan Malaysia dan tajuk tesis saya adalah pengisaran AISI 4340 dalam keadaan kering dan cryogenik liquid nitrogen dengan menggunakan mata alat hujung karbida bersalut. Bagi pengenalan, kaedah pemesinan logam dibahagikan kepada dua, iaitu pemesinan konvensional dan pemesinan mampan. Bagi kaedah konvensional, kita menggunakan cecair penyejuk dalam kaedah banjir, manakala untuk pemesinan mampan terdapat tiga teknik, iaitu kaedah kering, MQL dan juga kaedah cryogenik. Pembuatan mampan ini didefinisikan sebagai penciptaan produk pembuatan menggunakan proses yang tidak tercemar, menjimatkan tenaga dan sumber asli serta memberikan kesan ekonomi dan selamat kepada pekerja, komuniti dan juga pengguna. Pemesanan cryogenik mematuhi tiga tonggak pembuatan mampan iaitu ekonomi, masyarakat dan alam sekitar. Pemesanan cryogenik adalah menggunakan kaedah cair cryogen pada permukaan sadar ataupun pada muka rusuk. Antara kelebihan penggunaan teknik ini ialah meningkatkan kadar pembuangan bahan, meningkatkan hayat mata alat, memperbaiki keutuhan permukaan, memudahkan pemecahan serpihan dan menyumbang kepada persekitaran yang mampan. Untuk pernyataan masalah, komponen automotif, aeroangkasa dan acuan memerlukan permukaan tinggi berkualiti tinggi dengan kekuatan mekanikal yang sangat baik dan rintangan tinggi kepada ubah bentuk. Ini memerlukan proses rawatan haba tambahan seperti penitridaan dan penyusup karbonan. Pengerasan permukaan konvensional memerlukan banyak masa, ruang dan sumber. Ia juga mempengaruhi isu kualiti seperti herutan pada komponen dan perubahan isi padu disebabkan oleh tekanan dalaman yang tinggi semasa proses tersebut. Proses pemesinan dicadangkan oleh penyelidik bagi meningkatkan kekerasan permukaan. Kaedah cryogenik ini mesra alam serta mengurangkan haus mata alat, mengurangkan pembentukan pinggir terbina dan mengurangkan suhu yang terjana pada zon pemesinan. Selain itu, kaedah ini juga memperbaiki keutuhan permukaan dan meningkatkan kekerasan serta mikrostruktur yang lebih halus berbanding dengan pemesinan yang kering. Oleh itu, fokus kajian ini adalah mendapatkan kekerasan yang tinggi sekaligus memenuhi kriteria kebolehmesenan iaitu prestasi mata alat yang maksimum, kekasaran permukaan yang rendah dan daya pemotongan yang minimum. Bagi kajian kepustakaan, banyak kajian dilakukan terhadap bahan ini, contohnya haus mata alat, suhu, pembentukan chip, tegasan baki, mikrostruktur, daya pemotongan, perubahan fasa, kekerasan permukaan, tenaga dan juga kekasaran permukaan. Untuk kajian ini, parameter ataupun yang dilakukan melalui julat yang telah ditetapkan untuk mendapatkan pemesinan yang lebih baik. Untuk objektif kajian, menentukan julat parameter yang dapat menghasilkan suhu yang tinggi, membandingkan kaedah cryogenik dan kering terhadap respon pemesinan, mengkaji mekanisme haus mata alat, serta yang terakhir mengkaji keutuhan permukaan bahan yang dimesin. Berikut adalah metodologi kajian yang merangkumi objektif pertama hingga objektif keempat dan menggunakan kaedah Taguchi untuk eksperimen tersebut. Berikut adalah gabungan parameter pemesinan yang dilakukan untuk ke-9 eksperimen yang dicadangkan. Ini adalah simulasi untuk kaedah unsur terhingga menggunakan perisian third wave advantage. Dan ini merupakan peralatan dan pengukuran yang digunakan untuk proses ini.
seperti dinamometer, mikroskop, alat pengukur kekasaran. Untuk analisis sampel pula menggunakan XRD, VSEM dan pengukur kekerasan nano. Untuk perbincangan, bagi simulasi suhu yang terjana adalah dari 600 hingga 1059 darjah Celsius. Suhu yang tertinggi berlaku pada permukaan pertengahan sentuhan mata alat dan juga serpihan, iaitu pada zon ubah bentuk sekunda. Faktor ini dipengaruhi oleh kedalaman jejari, hal laju pemesenan dan juga kadar suapan. Peningkatan kepada kedalaman pemotongan menyebabkan daya pemotongan meningkat, seterusnya meningkatkan geseran dan jumlah bahan yang dibuang. Apabila daya pemotongan meningkat, kekuatan receh di zon meningkat dan menyebabkan suhu pemotongan meningkat. Bagi daya pemotongan, daya yang terjana adalah dari 204 ke 407 Newton. Faktor yang mempengaruhi daya paduan adalah kedalaman jejari, hal laju dan kadar suapan. Ini menunjuk penggunaan liquid nitrogen dapat mengurangkan daya paduan pemotongan di mana dapat mengurangkan jarak sentuhan mata alat dengan serpihan, seterusnya mengurangkan haus yang berlaku pada permukaan mata alat. Dan ia juga mempengaruhi aliran serpihan dan mengurangkan pekali geseran. Ini menyebabkan daya paduan pemotongan yang terjana juga lebih rendah. Bagi kekasaran permukaan, nilai yang terhasil adalah 0.1 hingga 0.3 mikron. Faktor yang signifikan untuk kekasaran permukaan adalah kadar suapan. Penggunaan cryogenik ini dapat mengurangkan kecenderungan serpihan melekat pada pinggir mata alat, seterusnya mengurangkan geseran. Ia juga menjana filem pelincir hidrodinamik antara benda kerja dan mata alat dan mengurangkan pekali geseran. Mata alat yang terjana adalah dalam 12.25 ke 55.3 minit. Faktor yang mempengaruhi hayat mata alat adalah hal laju dan juga kadar suapan. Penggunaan cryogenik dapat meningkatkan prestasi mata alat pada parameter yang lebih tinggi. Ini disebabkan oleh geseran dapat dikurangkan, seterusnya kadar haus juga dikurangkan disebabkan oleh mekanisme lelasan dan rekatan. Bagi hayat mata alat, menunjukkan corak peningkatan hayat mata alat adalah sama dalam keadaan kering dan cryogenik. Dari gambar rajah menunjukkan hayat mata alat bagi eksperimen 6 dan 9 adalah sama dalam keadaan cryogenik. Ini menunjukkan penggunaan liquid nitrogen adalah lebih baik pada parameter pemesenan yang lebih tinggi. Untuk mekanisme haus mata alat, mekanisme utama adalah lelasan dan rekatan. Daripada analisis yang dilakukan menunjukkan terdapat kehadiran partikel ferrum, manganis dan karbon daripada bahan kerja dan juga tungsten daripada substrat mata alat. Ini menunjukkan bahan yang dipotong adalah bersifat pelelas di mana ia bertindak menghakis bahan salutan mata alat dan menyebabkan salutan tertanggal dan mendedahkan substrat mata alat tersebut. Tanpa bahan salutan tersebut, haus meningkat. Berikut adalah keputusan untuk perubahan mikrostruktur. Lapisan yang terjejas disebabkan pemesenan terhasil sebanyak 23 hingga 39 mikron. Lapisan ini terhasil dari pemanasan yang pantas dan pelindapan seterusnya membawa kepada mikrostruktur yang bersaiz nano dan berbeza daripada mikrostruktur asal. Analisis yang dilakukan menunjukkan terdapat peningkatan dalam elemen karbon. Elemen karbon yang tinggi menunjukkan kekuatan keluli dan jumlah partikel yang besar dan seterusnya meningkatkan kekerasan permukaan. Ini menunjukkan komposisi kimia memainkan peranan yang penting dalam meningkatkan kekerasan. Bagi perubahan fasa menunjukkan terdapat graf yang puncaknya melebar dan juga teranjak ke kiri. Ini menunjukkan terdapat ubah bentuk plastik dan juga pembentukan dislokasi, seterusnya menyebabkan saiz ira yang lebih kecil.
Daripada graf ini juga menunjukkan bahan tersebut adalah pada puncak martensite dan juga puncak ferrite. Ini menunjukkan pada eksperimen 6 dan 9 terdapat perubahan fasa. Suhu pemesenan yang tinggi dan juga kadar penyejukan yang pantas menyebabkan perubahan fasa pada bahan. Bagi kekerasan nano, kekerasan yang terhasil adalah 3.1 hingga 4.7 gigapascal. Ini menunjukkan terdapat peningkatan kekerasan sebanyak 59% daripada kekerasan asal. Dari graf ini menunjukkan semakin tinggi laju pemotongan dan kadar suapan, semakin tinggi juga kekerasan dan juga ketebalan lapisan yang terjejas. Peningkatan kekerasan ini mungkin disebabkan oleh terikan pengerasan dan juga penghalusan ira. Kedalaman lapisan eksperimen 4, 6 dan 9 ini adalah setara dengan kedalaman selongsong cetek dari proses pengerasan permukaan. Sebagai kesimpulan untuk objektif pertama, suhu pemesenan paling dipengaruhi oleh kadar jejari pemotongan, kadar suapan dan laju pemotongan. Suhu terjana yang terhasil mampu menyebabkan perubahan fasa bahan. Bagi kesimpulan kedua, daya pemotongan paling dipengaruhi oleh kedalaman jejari, laju dan kadar suapan. Keputusan juga menunjukkan penggunaan liquid nitrogen dapat mengurangkan 39% daya paduan pemotongan dari keadaan kering. Untuk kekasaran permukaan, kadar suapan adalah paling signifikan bagi kedua-dua keadaan. Dan juga keputusan menunjukkan penggunaan liquid nitrogen dapat mengurangkan 43.9% kekasaran permukaan. Selain itu, hayat mata alat, dia dapat meningkatkan prestasi mata alat sehingga 41.7% pada parameter pemesenan yang lebih tinggi. Ini menunjukkan penggunaan kriogenik dapat mengurangkan suhu dan seterusnya dapat melambatkan kadar haus. Untuk kesimpulan ketiga, lelasan dan rekatan merupakan mekanisme haus yang berlaku pada rusuk mata alat. Pengurangan suhu pemotongan akan mengurangkan geseran antara bahan kerja yang baru di mesin dan permukaan alat, seterusnya dapat menurunkan kadar haus. Bagi objektif keempat, lapisan yang terjejas oleh pemesenan adalah setara dengan kedalaman kekerasan nano, di mana ia menyamai nilai kekerasan asal bahan. Untuk nilai kekerasan nano dan ketebalan lapisan terjejas, parameter ini meningkat dengan nilai laju, kadar suapan dan kedalaman pemesenan. Sampel juga mengalami pelebaran puncak dan teranjak ke kiri disebabkan oleh ira yang halus dan dislokasi iaitu herotan ke kisi kristal dan terikan mikro. Puncak ferrite dan martensite ditemui pada sampel permukaan yang termesin. Bagi sumbangan kajian, daya paduan yang terhasil adalah lebih rendah berbanding keadaan kering menggunakan kaedah kriogenik ini. Hayat mata alat juga lebih singkat berbanding kaedah kering pada parameter pemesanan yang rendah. Kaedah kriogenik dapat menghasilkan nilai kemasan permukaan ultra yang menyamai proses canai. Partikel karbida pada permukaan termesin merupakan salah satu faktor yang menyumbang kepada peningkatan kekerasan di permukaan termesin. Nilai kedalaman kekerasan adalah setara dengan selongsong cetek dari pengerasan permukaan konvensional. Kedalaman lapisan yang terjejas adalah berkedaran dengan kekerasan nano kembali kepada kekerasan asal iaitu pada jarak 22 hingga 42 mikron dari permukaan. Berdasarkan kajian yang dilakukan, menggalakkan penggunaan sains dan teknologi untuk ekonomi, fizikal dan kesejahteraan rakyat. Mungkin kajian ini terlalu awal untuk dikomersialkan, tetapi pada masa hadapan, kajian ini boleh dikembangkan lagi dengan insentif dan juga human resource untuk meningkatkan lagi penggunaan sains dan teknologi serta pengkomersialan teknik yang kajian yang dilakukan.
paten ini boleh dikembangkan lagi kepada industri pembuatan tempatan dan juga industri hiliran. Contohnya untuk setup dan fabrikasi mesin untuk penggunaan teknik ini pada mesin yang digunakan. Itu saja persembahan saya. Terima kasih.